Okey, semua pelajar, jadi hari ini kita akan masuk kepada tajuk yang seterusnya, iaitu kebarangkalian peristiwa bergabung. Tajuk ni ada dalam tingkatan 4 bab 9, dan soalan ni sangat berkait rapat dengan penakulan logik serta dengan operasi set. Jadi awak kena fahamkan dulu konsep awal, operasi set dan penakulan logik, baru awak boleh jawab kebarangkalian. Okey, jadi dekat sini topik untuk kebarangkalian peristiwa bergabung ni dia sangat banyak, tapi saya akan ambil yang selalu keluar dalam peperiksaan, contoh-contoh pattern soalan. Okey, so nanti saya akan explainkan daripada soalan 1 sampai soalan 2, sebab hari ni kita akan go through 2 soalan dulu. Okey, jadi saya nak awak semua sediakan buku catatan ataupun kertas untuk salin jalan kerja yang saya akan buat nanti. Okey, ini adalah contoh soalan tema SPM, dan dekat sini saya buat tema dia seperti bahagian B lah. Sepatutnya soalan ni selalu keluar pada bahagian A ataupun bahagian C. Okey, tapi saya buat tema dia sederhana sahaja, iaitu bahagian B. Okey, dan dekat sini adalah situasi contoh. Dia ada 2 kotak. Kita ada kotak P dan kita ada kotak Q. Okey, baru kita baca soalan kat sini. Rajah berikut menunjukkan 4 biji bola berlabel nombor di dalam kotak P. Jadi kotak P ni menunjukkan bola yang ada nombor sahaja. Okey, so kalau awak perhatikan dekat dalam kotak P ni semuanya nombor, dan ada lagi 2 biji bola yang berlabel huruf dalam kotak Q. Jadi huruf-huruf A dan B ni berada dalam kotak Q. So ada 2 kotak. Okey, kotak nombor dengan kotak huruf. Sekarang ni kita bagi satu situasi, seseorang tu memilih satu biji bola dari kotak P. Maksudnya saya ambil satu daripada kotak ni. Okey, saya ambil satu bola daripada kotak ni, tak kisahlah apa-apa pun, tapi saya tak tahu nombor apa yang saya dapat. Maksudnya saya ambil tanpa pengetahuan sendiri. Macam orang kata cabutan bertuah kan. Dia ambil tanpa lihat. So dia ambil satu sahaja daripada kotak P. Kemudian dia pilih lagi satu dari kotak Q. Okey, maksudnya dalam kotak Q ni ada 2 huruf, dan saya pilih lagi satu bola. Jadi mungkin saya boleh dapat A dan mungkin saya boleh dapat B. Okey, bila saya sebut perkataan mungkin, bila mungkin tu maksudnya saya tak pasti saya boleh dapat nombor apa, saya boleh dapat huruf apa. Jadi benda ni sebenarnya adalah sesuatu yang kita tidak boleh jangka. Kita panggil sebagai mungkin. Okey, kebarangkalian ni adalah kemungkinan. Dalam bahasa pasar dia kemungkinan. Matematik bahasa dia adalah kebarangkalian. Jadi awak kena faham konsep kebarangkalian. Okey, kebarangkalian adalah kemungkinan. Okey, awak kena tahu tu. Sekarang ni bila saya tahu, bila kamu semua tahu yang kita akan ambil satu sahaja daripada kotak P dan satu sahaja daripada kotak Q. Jadi maksudnya saya akan ada 2 bola. Maksudnya satu daripada kotak P dan satu daripada kotak Q. Satu orang mempunyai 2 item lah yang berbeza. Dan kat sini soalan dia adalah senaraikan ruang sampel. Okey, senaraikan ruang sampel tu maksudnya senaraikan apa yang hasil kita dapat daripada orang tadi. Okey, apa yang orang tu dapat, apa hasil dia, kita nak tahu. Okey, itu adalah ruang sampel. Jadi untuk soalan-soalan macam ni, biasanya dalam buku teks dia terpecah kepada 2 kaedah. Okey, kita ada 2 kaedah. Satu kaedah dia adalah kaedah jadual. Okey, dan lagi satu kaedah dia adalah kaedah kaedah peta pokok ataupun peta dakar. Saya tak ingat. Tapi biasa orang panggil peta pokok lah. Okey, kaedah peta pokok. So dua-dua kaedah ni kamu boleh gunakan untuk cari ruang sampel. Okey, biasanya dalam matematik kita akan gunakan kaedah jadual. Cuma kalau dalam matematik tambahan kita akan gunakan kaedah peta pokok.
Okey, so dua-dua kaedah ni penting sebenarnya. Okey. So matematik ni dia dah ajar awak yang basic lah. So kita tengok dulu macam mana nak buat dengan kaedah jadual. Okey, macam mana kita nak buat dengan kaedah jadual? Biasanya kalau jadual ni kan bentuk dia mestilah dalam bentuk table. Okey, so awak ada dua kotak. Awak ada kotak P dan awak ada kotak Q. So kita nak buat macam satu baris tegak ni, kita buat seperti kotak P. Okey, sebab ni adalah kotak yang kita pilih dulu, iaitu kotak pertama, kotak P. Kemudian melintang. Okey, melintang ni kita akan buat kiraan dia seperti kotak yang kedua, iaitu Q. Okey, kotak Q. Kalau kat sini kotak dia kotak X dan sini kotak Y. So kotak X tu terletak dekat menegak dan Y meletak dekat melintang. Okey, kena ingatlah susunan dia macam tu. X menegak, Y melintang. Okey. Ni cara dia sebenarnya kalau awak terbalik pun tak ada masalah, masih betul lagi. Cuma ini lebih senang lah bila ada certain soalan yang tanya bola yang pertama dapat apa, bola yang kedua dapat apa. So nanti kita nak tahu jawapan tu, dia kena ada susunan lah, susunan yang betul lah. Jadi untuk elak daripada tersalah susun, saya rekomenkan pelajar item ataupun kotak yang pertama ni, bila kita ambil, kita letak dekat menegak ni. Okey, kita letak dekat menegak. Itu lebih baik. Okey, cara nak susun dia supaya pelajar tak salah. Okey, so kotak pertama letak kat menegak, kotak kedua letak dekat melintang. Jadi dalam kotak P ni, okey, dalam kotak P ni ada berapa objek ataupun ada berapa bola dekat dalam kotak ni? So kita tengok ada 4. Okey, kita ada 2, 4, 7 dan 8. So kita ada 4 bola. So kita tulislah 2, tulis kat tengah-tengah sikit. 2, 4, 7, 8. Okey, kita tulis macam ni lah. So kalau awak ada pembaris, nanti awak gariskan ya. Sekarang ni saya tak nak pembaris dulu sebab saya nak tulis dululah. Okey, 2, 4, 7, 8 untuk menegak untuk kotak P. Kemudian saya tulis pula kotak Q punya item. Okey, kotak Q ni ada 2 huruf. Kita ada A, kita ada B. So kita tulislah A, B. Okey, kita tulis macam tu. Pastikan awak jangan sempit-sempit tau. Kasih ruang sikit. Okey, jangan sempit sangat, jangan terlalu luas sangat. At least ada ruang lah. Lepas tu awak buat dia punya jadual ataupun bentukkan dia punya kotak-kotak itu panggil kotak ni. So kita baru gariskan guna pembaris. Okey, awak bolehlah buat kasih lawa. Okey, dia jadi macam ni. Ini bawah ni saya tak nak garis lah. Okey. So nanti dia jadilah bentuk jadual. Okey, nampak macam bentuk jadual. Okey. Lepas tu apa yang kita nak buat dekat soalan ni? Apa yang kita nak buat dekat kaedah jadual ni? So kita baca dia, kita baca dulu dekat P. Kita baca dekat kotak P dulu, baru kita baca dekat Q. Maksudnya kotak P ni yang pertama, kotak Q ni yang kedua. Jadi kita baca dia seperti 2, kita letak 2, A. Okey, 2A. Bacaan dia macam ni, 2A. Dan seterusnya kita baca 2B. Okey, 2B. Baru susunan dia teratur. Dia tak lari daripada susunan tu. Kita letak dulu kotak yang menegak ni, baru melintang. Okey, dia ada kaedah dia lah, ada susunan dia. Seterusnya kita akan baca 4, A, 4, B, 7, A, 7, B, 8, A, 8, B. Awak kena letak koma lah sebab nak asingkan dia. Kalau awak tak letak koma, dia baca seperti 2A, 2B, dia jadi lari lah. Dia jadi macam satu sebenarnya. Okey, so kita asingkan dengan letakkan tanda koma. So ini adalah hasil yang kita dapat. Maksudnya hasil ruang sampel tu dalam kebarangkalian. Okey, ini adalah kaedah
jadual. Okey, kaedah jadual. Tapi kalau kaedah jadual ni kan, kalau awak lihat dalam ni jawapan dia warna biru sahaja. Okey, jawapan dia hanyalah pada warna biru yang saya buat ni sahaja. Okey, yang tepi-tepi ni bukan jawapan dia. Dia just untuk rangka sahaja. Okey. So biasanya kalau pelajar yang rajin, dia akan salin lah jawapan tu. Sebenarnya kalau awak tak salin pun boleh sebenarnya, asalkan ada nampak jadual ni dekat ruangan jawapan. Okey, tapi saya salin kasih nampak kemas lah. S ada curly bracket dan saya salin balik. Okey, saya letak kurungan setiap satu bahagian. Okey, so dia ada 8 jawapan dalam ruang sampel. Okey, awak boleh senaraikan kalau awak rajin. Kalau awak malas, awak biarkan dalam jawapan kotak ni. Tapi biasanya seeloknya senaraikan lah. Okey, senaraikan dekat luar. Okey, baru nampak kemas. Tapi kalau macam dalam kotak tu terlalu banyak, kalau awak rasa macam tak cukup masa, tak apalah. Ada jawapan, biasanya dapat markah. Okey. So ini adalah kaedah kita senaraikan ruang sampel. So sekarang ni, kalau awak faham, tuliskan faham dekat ruangan komen Discord. Okay, kalau awak tak tahu, awak pergi tekan ruang komen yang ada dekat atas kelas ni. Okay, tekan atau komen lah. Okay, komen. Kalau faham, tulis faham. Okay, bas awak komen tu masuk balik dalam kelas. Kalau awak tak tekan masuk balik, nanti awak tak nampak skrin. Okay. Sekejap So itu adalah kaedah jadual. Saya bagi masa dalam seminit lagi untuk awak salin. Okey, so ini adalah kaedah potong pokok pula. So saya bahagikan sikit. Sekejap saya kecilkan sikit jawapan ni. Okey. Okey, kaedah potong pokok ni pula, kalau awak nak gunakan, awak kena lihat kotak P dengan kotak Q kan. Dia ada dua jenis kotak. Macam tadilah, awak letak kat sini kotak P. Sebab kita pilih kotak P dulu, baru kita letak kotak Q. Okay, dia susunan dia menegak sahaja. Kemudian diikuti dengan kesudahan ataupun ruang sampel. Kesudahan. Macam ni lah kot. Alright. Okay, so awak tengok kat sini, dia ada 2478. So awak tulislah 2478. Okey, ni saya buat secara jarak-jarak. Kemudian untuk kotak Q, okey, kotak Q ni dia akan bercabang tau. Dia akan bercabang. Maksudnya kali pertama orang tu nak pergi kan, orang tu nak pilih tu, dia akan dapat 4 chance ataupun 4 peluang, sama ada dia dapat bola yang bernombor 2, bola yang bernombor 4, bola yang bernombor 7 ataupun 8. Maksudnya dia ada 4 kemungkinan yang dia boleh dapat. Itu kita panggil kemungkinan.
Okey, so dia buat 4 cabang lah. Lepas tu, masa orang ni dah sampai kat tengah-tengah jalan, dia nak pilih kotak Q, dia akan dapat 2 objek sahaja, iaitu A dan B. Jadi dia macam ibarat seperti rangkaian di mana selepas dia sampai dekat sini, ni orang dia kan, selepas dia sampai dekat bola yang nombor 2 ni, dia akan keluar 2 cabang. Okey, dia akan keluarkan 2 cabang. Cabang dia macam ni lah contoh. Okey, cabang dia macam tu, dan ditulis seperti A atau B. Okey, maksudnya orang ni kalau dia dapat nombor 2, lepas tu orang tu dapat apa? Okey, sama ada A atau B. Ataupun kemungkinan orang tu dapat nombor 4, lepas tu cabang dia keluar 2 juga, dia keluar A dan B. So benda ni akan berulang. A, B. Okey, A, B dan A, B. Okey, kasih jarak sikit lah. So awak ada ruang, awak boleh lukis. Okey, kasih kemas. Saya tak kemas sangat lah. Tapi awak jangan lukis lambang gambar orang lidi ni jangan. So ni contoh je. Okey, ni namanya peta pokok lah. Okey, peta pokok. Dan dia macam ibarat seperti rangkaian. Dia macam jalan. Okey, kita nampak seperti jalan. So jalan ni kalau kita pergi nombor 2, lepas tu A, kita dapat kesudahan dia 2A. Kemudian 2B, 4A. Okey, 4B, 7A, 7B, 8A dan 8B. Cara susunan dia daripada macam ni lah bentuk dia. Biasanya pelajar ni dia tak suka guna peta pokok tau, sebab peta pokok ni makan space. Dia orang suka guna kaedah jadual sebab nampak macam padat je kan. Padat je macam ni. Biasa macam tu lah. Tapi nanti peta pokok ni sometimes ada keluar juga dekat exam masa matematik tu kan. Dia suruh awak lengkapkan gambaran peta pokok. Contohnya dia kosongkan kat sini, dia kosongkan kat sini, 2 markah. Okey, so dia tanya awak isi je lah jawapan dia. Okey, awak dapat 1 markah kalau betul. Okey, lepas tu 1 lagi markah kalau betul. Biasa macam tu lah soalan-soalan yang keluar, yang famous. Okey, dia kosongkan gambar tu, lepas tu awak isi sahaja. Ada juga yang bagi pecahan, bentuk pecahan yang itu lebih advance lah, nanti saya akan ajar lah. Okey, so ini adalah contoh bentuk-bentuk kaedah jadual dan kaedah peta pokok. Okey, awak hentam je lukis, tapi kasih lawa dalam masa seminit. Okey, so nanti kalau soalan ni kan dia cakap senaraikan, bila awak buat kaedah peta pokok kan, awak kena senaraikan macam tadilah. Ni kena senaraikan yang panjang tu. Kalau awak tak senaraikan pun tak apa, dia tengok gambar tu dia tahu dah jawapan awak kat sini. Okey, so dia bagi markah. Tapi biasanya awak kena senaraikan lah, tunjukkan rajin sikit kalau tak cukup masa tak apa. Alright, so ini berkaitan soalan A. Soalan A ni awak kena baca lah betul. Kalau soalan ni dia bagi tahu satu sahaja bola yang dipilih, lepas tu satu lagi bola yang dipilih. Kadang-kadang dia ubah tau. Dia letak je kotak P dulu, gambar ni kan. Lepas tu kotak Q. Dia letak dulu macam ni. Tapi nanti dalam soalan tu dia saja twist. Dia cakap sebiji bola dipilih secara rawak daripada kotak Q dulu. Tiba-tiba lah kan. Lepas tu sebiji bola lagi dipilih secara rawak daripada kotak P. Contoh. Jadi susunan tu pun main peranan lah. Tapi bagi saya kalau awak salah susun pun mesti betul. Okey, tak ada masalah. Cuma nak elak daripada silap kat soalan B sahaja. Soalan A tak ada masalah. Soalan B nanti kalau susunan dia salah habis. Tu yang risau tu. So awak kena baca betul-betul lah. Okey. Tapi tak pernah lagi soalan dia terbalikkan daripada itu. Tak pernah lagi. Cuma kena tengok siapa yang dipilih dulu. Alright, so kita lihat pula pada soalan B. Okey, soalan B, tengok contoh soalan yang dibagi. Soalan B ni dia ada pengiraan sikit je. Kalau awak ada peta pokok
Kalau ada betul pokok ataupun jadual ni, kira macam senang, memudahkan pelajar untuk jawab soalan B. Sebab tu saya rekomenkan pelajar untuk gunakan dua-dua kaedah ni. Pilihlah mana yang awak nak. Nak jadual ke nak betul pokok, pilih satu. Okey, pilih satu kaedah. Okey, baru awak boleh buat dengan aman untuk soalan B. Okey, soalan B ni besar markah dia. Kadang-kadang 4 markah, kadang-kadang 7 markah, kan? So kita tak tahu berapa banyak soalan tu nak bagi. Okey. So kita lihat, ni situasi penakulan penakulan ataupun operasi set. Situasi penakulan ataupun operasi set di mana kita akan jumpa perkataan dan dengan atau. Okey. Ingat ya, situasi ni ada dua situasi. Situasi dan iaitu orang yang tamak, dan situasi atau orang yang sentiasa bersyukur. Okey, awak kena ingat yang tu. Alright. So kita lihat dulu satu-satu. Ni soalan pertama ni dia kata sebiji bola dengan nombor genap. Okey, ini adalah situasi dia. Sebiji bola dengan nombor genap. Kita asingkan situasi dengan situasi yang seterusnya. Sebab kita ada perkataan dan. Okey, maksudnya dia ada dua situasi dalam satu soalan. Dan sebiji bola berlabel huruf A. Jadi kita ada dua situasi kat sini. Sebab tu dia pentingnya kalau awak faham konsep penakulan. Okey, ni yang pertama, ni yang kedua. Okey, dan ni maksudnya dia nak kiri dengan kanan tu menepati situasi soalan. Okey, sebab dan ni bersifat tamak. Dia nak seimbang, dua-dua mesti betul. Okey, dua-dua mesti betul. Dan ni bersifat tamak. So kita lihat situasi pertama. Okey, kita lihat situasi pertama. Sebiji bola dengan nombor genap. Sebiji bola dengan nombor genap. Jadi kita gunakan mana yang senang lah. Mungkin bagi saya kaedah jadual lebih senang kan. Okey, so nombor genap ni bila dia cakap pasal nombor je, awak dah tahu dah. Nombor tu kita ambil kat sini 2, 4 dengan 8. Tapi ingat kita akan ambil pada jawapan sahaja. Sini 2. Okey, 4, 8. So dekat sini ada 6 yang menepati situasi pertama. Okey, 6 yang saya bulatkan ni, okey, dia menepati situasi yang pertama. So next kita akan lihat pula pada situasi yang kedua. Okey, situasi yang kedua di mana bola tu mestilah huruf A. Okey, bola tu mestilah huruf A. So bila bola tu berhuruf A, so kita check kat sini, A tu adalah secara dekat sini dekat yang kolom pertama ataupun laju pertama ni. So kita pun bulatkan. Okey, bulatkan yang kawasan tu dan kita lihat yang manakah menepati kedua-dua situasi ni, iaitu situasi warna hijau dan kuning. Okey, bila kita lihat kat sini, okey, awak tak nampak kan? Saya rasa saya guna tik je lah kan. Okey, saya guna okey, saya guna ni. Okey, bagi awak nampak jelas. Oops. Okey, situasi dia macam ni. Okey, yang manakah yang ada dua warna? Dua warna tu maksudnya dua-dua situasi. Okey, dua-dua situasi yang menepati. Jadi kalau kat sini awak nampak kan, ada 2A ni ada dua warna, iaitu dua tik lah. Okey, 2A ni betul. Okey, so kita dapat satu jawapan. Okey, ambil yang ni 2A. Kemudian ada lagi 4A. Kemudian ada lagi 8A. Okey, yang lain tu ada jawapan, tapi maksudnya dia tidak menepati dua situasi. Dia menepati satu sahaja situasi. So satu sahaja situasi kita tak nak. Itu bukan jawapan dia. So jawapan dia ada 3 sahaja, iaitu 2A, 4A dan 8A. Okey, jadi bila situasi ni awak dah faham, okey, soalan ni diminta apa tau? Diminta awak senaraikan balik. Okey, senaraikan balik kesudahan yang awak dapat. Okey, maksudnya awak senaraikan balik jawapan yang awak dapat. So tulis balik jawapan tadi, tulis dalam bentuk ni lah, yang ada kurungan, yang ada curly bracket. Awak tulis 2A, okey, 4A dan 8A. Okey, awak salin, kena senaraikan ya
Sebab tu baca soalan elok-elok. Soalan ni kalau dia cakap senaraikan, awak kena senaraikan. Tak senaraikan, hilang markah. Okey. Okey, senaraikan kesudahan. Lepas tu awak kena hitungkan kebarangkalian. Okey, maksudnya dia nak dua jenis. Ni satu markah, ni satu markah. Okey. So bila awak dah senaraikan jawapan, so awak nak kira kebarangkalian. Kebarangkalian ni macam mana cikgu nak kira ni? Okey, macam mana kita nak kira kebarangkalian? Okey. So macam tadilah saya dah bagi tahu awak kita ada 3 jawapan. Okey, 3 jawapan. Jadi jawapan yang kita dapat tadi adalah 3. Okey, 3. 3 tu mestilah daripada keseluruhan. Okey, 3 per dengan keseluruhan jawapan. Maksudnya yang atas ni merujuk kepada apa orang kata? Kehendak situasi. Atas ni merujuk kepada kehendak situasi. Okey. Dan bawah ni merujuk kepada jumlah semua. Okey, jumlah semua. Ataupun dalam tata tanda ni kita panggil sebagai NA per NS. Bilangan situasi. Okey, ini namanya bilangan situasi. Bilangan kesudahan lah panggil. Bilangan saya tulis situasi jelas senang. Bilangan situasi dan bilangan kesudahan. Okey, bilangan kesudahan maksudnya bilangan keseluruhan lah. So saya tulis bilangan keseluruhan lah, senang. Okey, dia sama je. Ini konsep rumus yang ada dalam paper nanti. Awak boleh tengok NA per NS. A tu maksudnya tak kisahlah apa-apa pun. Dia boleh jadi apa-apa pun sebenarnya. Okey, situasi itu bergantung kepada soalan. NS tu je yang awak kena tahu berapa nilai semua. So bila awak tengok balik jadual, okey, awak tengok balik ada berapa jawapan dalam jadual ni. Ya, awak kira lah ada 8. Okey, awak kira ada 8 jawapan. So awak perkan dengan 8. Okey, awak perkan dengan 8. So jawapan dia adalah 3/8. Okey, bila awak dah betul ada jawapan dalam bentuk senarai, ada jawapan dalam bentuk pecahan. Okey, biasa kebarangkalian ni dalam bentuk pecahan. Okey, awak kena ingat tu, pecahan ataupun perpuluhan. Dia mesti macam tu. Okey, so kalau ada dua-dua jawapan ni menepati je awak dapat 2 markah. Okey, sebenarnya soalan ni senang je. Okey, awak boleh fahamkan balik. So ini berkenaan dengan soalan pertama. Mari kita lihat pula pada soalan yang kedua. Okey, ditanya sebiji bola dengan nombor perdana atau okey, kita guna situasi atau dengan sebiji bola huruf B. Okey, so awak lihat. Okey, lihat kat sini. Saya harap awak nampak lah ni. Okey, so cuba awak cari jawapan dia. Okey, saya nak awak bagi tahu jawapan dia. Okey, untuk nombor 2. Okey, first saya nak awak senaraikan jawapan dia, and then awak bagi tahu berapa kebarangkalian dia. Okey, awak boleh cari dalam masa sekarang, and then awak terus tuliskan jawapan pada ruangan komen. Okey, sekejap saya betulkan balik jadual ni. Ni sepatutnya B tau. Okey. Ingat ya, kita gunakan situasi atau. Maksudnya kalau atau ni dia adalah kita boleh terima. Kalau dia menepati situasi pertama, kita ambil. Kalau dia menepati situasi kedua pun kita ambil. Cuma benda yang berulang, ingat operasi set saya ajar, benda yang berulang kita hanya tulis sekali sahaja. Okay, ni berkait dengan operasi set. Benda yang berulang tulis sekali sahaja.
Okay, so saya nak check awak punya ruang komen. Alright, so seorang dulu dah dapat 2A, 2B, 4B, 7A, 7B, 8B. 6/4 dikecilkan menjadi 3/4. Betul lah tu. Macam ni lah jawapan dia. Okay, so ambil jawapan baca isyirah ni. So jawapan dia betul lah. Okay, kita akan tulis kat sini. So awak lihat, sebiji bola dengan nombor perdana. Okay, nombor perdana ni maksudnya nombor yang hanya boleh bahagi dengan nombor 1 dan nombor diri sendiri. Contohnya nombor 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Okey, so kat sini ada nombor 2 dengan 7. Okey, ini adalah nombor perdana. Okey, awak kena ingat tu. Kemudian dia nak huruf B pula. Okey, dia nak huruf B. Jadi untuk situasi-situasi yang menepati jawapan, dia adalah 2A, 2B, okey, 7A, 7B hanya untuk nombor perdana. Okey, manakala untuk huruf B, iaitu semua yang ada dekat huruf B. Jadi bila kita ambil dekat semua ni, jawapan yang sama tidak boleh diulang. Kita hanya ambil sekali sahaja. Jadi jawapan dia akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 jawapan. Okey, kita ada 6 jawapan. Okey, 6 jawapan. Okey, macam ni lah 6 jawapan. So, kena salin. Okey, salin balik. Senaraikan 2A, 2B, 4B, 7B, 7A, 7B dan 8B. Kalau awak senaraikan ni tak ikut urutan, tak apa, tak ada masalah. Dia sebenarnya yang saya tekankan dekat dalam soalan B punya susunan tu, susunan di mana nanti kita panggil ni sebagai bola pertama. Okey, ni bola pertama dan ni adalah bola kedua. Maksudnya belah kiri tu yang pertama, yang kanan tu adalah kedua. Jadi ada certain soalan B ni, dia ada bagi tahu tau situasi di mana bola pertama adalah nombor genap dan bola kedua adalah huruf A. Ada yang cakap macam tu. Ada juga yang cakap dia nak bola pertama mestilah huruf A. Contoh bola pertama huruf A mana? Dekat sini kan. So jawapannya kosong. Okey, so kita ada certain yang bila kita punya soalan ni dia minta yang pertama, yang kedua. Kita mesti tahu. Kalau dalam koordinat, okey, yang pertama mesti yang depan, yang belah depan belah kiri lah. Yang kedua mestilah yang belah kanan. Kena ingat yang tu. Kalau tak ada kosong, ingat tu. Kalau tak ada biar je kosong. Bukan awak tinggalkan jawapan kosong. Bukan tulis kosong. Tu kena tahu. Alright. So kita ada 6 jawapan. 6 daripada 8 kita boleh kecilkan. Kalau awak tak tahu nak kecilkan, buka kalkulator dan tekan. Okey, buka kalkulator, tekan je lah 6/8. Dan nanti dikecilkan sendiri. Okey, dia akan kecilkan 3/4. Okey, so sama juga dengan soalan nombor 3 ni. Sebenarnya awak boleh buat terus lah. Awak dah nampak lah tadi. Okey, jawapan dia kalau dia nak nombor genap sahaja. So awak dah tahu lah nombor genap tu adalah nombor 2, 4 dan 8. Okey, yang ada dekat sini 2, 4, 8. So dia tak minta apa-apa, dia minta yang itu sahaja. Awak ambil semua jawapan nombor genap. Okey, ada 6 jawapan. So jawapan dia adalah 2A, 2B, 4A, 4B, 8A dan 8B. Okey. So jawapan dia 2A, 2B, 4A, 4B, 8A dan 8B. Okey. So still lagi jawapan dia ada 6. So kita buat 6/8 dikecilkan menjadi 3/4. Okey, walaupun jawapan dia sama tapi still dapat markah. Sebab tu kat sini dia bagi markah penuh 6 markah. Tapi kat sini dia tulis kat sini 7 markah. So mungkin kat sini bonus lah kot. Okey, so baguslah kalau awak dah betul.
Okay, so bolehlah dapat full mark 8 atau 9 markah dalam bahagian B untuk tajuk ni lah. Okay, so sebenarnya tak susah mana pun. Yang penting awak kena tahu penakulan. Penakulan tu maksudnya fakta matematik awak kena tahu. Jadi kalau nak tahu tu kena tahu explore pasal nombor genap, nombor perdana, nombor ganjil, vokal, konsonan, apa lagi? Kuasa 2 sempurna, kuasa 3 sempurna dan banyak lagi lah. Itu semua penakulan yang awak kena tahu, yang tu lah basic. Kemudian awak kena tahu pula situasi kalau dan dengan atau. Okay, ni melibatkan operasi set punya tajuk. Alright, so ini adalah contoh-contoh soalan yang biasa keluar dulu, tapi ada lagi jenis-jenis dia. Okay, ini baru fasa yang senang. Ada lagi satu soalan yang fasa dia susah. Dia tak melibatkan macam ni pun, dia melibatkan pengiraan. Pengiraan tu lagi pening. So yang tu melibatkan kemahiran berfikir pelajar. Yang ini kira basic lah juga ni. Okay, awak just fahamkan sahaja. Okay, so ini berkenaan dengan soalan yang pertama. So minggu ni kita akan habiskan pula pada soalan yang seterusnya, iaitu soalan nombor 2. Okay, kalau awak tak sempat salin, okay, awak boleh ambil balik nota ni dekat Google Classroom dan saya akan uploadkan. So tak perlu risaulah. Okay, next kita akan lihat 2A. Okay, raja di bawah menunjukkan 9 kepingkat abjad di dalam satu kotak. Ni ada satu kotak pula. Apa pula cerita kan? Okay, so kita tengok soalan dia. Dia bagi tahu kita ibaratkan seperti satu orang yang sedang memilih kad. Tapi kat sini dia cakap 2 kepingkat dipilih. Okey, 2 kepingkat dipilih secara rawak. Maksudnya dekat sini dia terus pilih 2 kad. Tapi satu demi satu lah. Dekat sini dia bagi tahu satu demi satu. Maksudnya dia ambil satu kad dulu, baru dia ambil lagi satu dalam kotak yang sama. Okey, dalam kotak yang sama. Okey, awak bayangkan depan awak tu ada satu kotak. Depan awak tu ada satu kotak, dalamnya ada barang lah. Contohnya pensel, pen. Okay, so macam contohnya ada dalam 16 barang. Okay, ada 16 barang tu. Okay, awak kat sini kan, awak nak ambil tau. Awak nak ambil 2 je. Okay, 2 barang daripada kotak ni. So bila awak ambil barang ni, awak tengok soalan ni, dia kata satu demi satu. Okay, satu demi satu. Maksudnya tak adalah kita tamak sangat ambil sekali 2 terus kan. Kita ambil satu-satu dulu. Okay, satu tangan capai. Satu tangan capai. So kita dapat satu lah. Kita dapat satu barang tu. Tapi barang tu tak tahu apa yang kita dapat lah. So yang ni mungkin jadi tinggal 15. Okay, dia akan berkurang lah jadi 15. Okay, 15 campur 1, 16 lah yang asal tadi. So lepas tu awak ambil lagi satu. So dia akan jadi plus 1. Dia akan kurang lagi satu, jadi 4. Okay, so 14 lah. So maksudnya kat sini saya nak bagi tahu ni contoh situasi bila soalan ni kata satu demi satu tanpa kembalikan barang tadi. Maksudnya yang ni lah. Okey, awak ambil barang tu, awak letak tepi, awak tak masukkan balik. Itu maksud dia tanpa pengembalian. Okey, dalam kotak tu tadi ada 16. Okey, 16 kan. Awak ambil satu. Okey, awak letak tepi. So barang dalam kotak ni tinggal 15. So maksudnya awak tak kembalikan balik. Okey, awak tak kembalikan balik. Jadi kalau macam tu awak ambil lagi satu, dia akan jadi 14 lah. Ni contoh yang tanpa kembalikan. Kalau awak ambil contoh yang dengan pengembalian, okey, ataupun dia tak sebut langsung tanpa pengembalian, yang ini dia tak sebut. Contohnya dia tak sebut langsung perkataan ni. Dalam soalan tu dia tak sebut pun. Maksudnya situasi dia adalah situasi yang kedua. Okey, situasi kedua di mana dia ada kotak. Okey, dia ada kotak. Dalam kotak tu ada 16. Saya ambil satu, tinggal 15. Okey. Lepas tu bila saya dah dapat ni, saya catat. Masukkan dalam report. Okey, saya catat saya dapat apa. Okey, lepas tu saya pulang balik. Jadi 16 balik. Lepas tu saya ambil balik, saya catat. Mungkin kat sini kita boleh kata mungkin saya boleh dapat benda yang sama. Okey, mungkin saya boleh dapat benda yang sama. Okey, benda yang sama ataupun objek yang sama. Okey.
Kalau macam tadi kes yang pertama ni, bila kita dah ambil, kita letak tepi, okey, dan bila kita nak ambil lagi barang, so barang tu takkan sama lah, sebab barang yang sama tu dah tak ada, dah dikeluarkan. Okey, so maksudnya benda yang sama tu berlaku pada situasi kedua, di mana soalan tu dia tak cakap langsung pun tanpa pengembalian ni. Tapi kalau dia cakap, maksudnya kita akan gunakan situasi yang pertama. Okey, alright, so ini adalah contoh-contoh situasi tanpa pengembalian. Tanpa pengembalian. Ni contoh gambaran sahaja, bukan jawapan. Ini adalah dia tak cakap apa-apa. Ni normal. Ni saya cakap normal sahajalah, keadaan normal. Okey, ni keadaan normal. Okey, normal ni biasa dia akan catat lah setiap benda yang kita dapat tu. Okey, macam awak lah. Okey, first awak nak ambil gula-gula dalam satu kotak tu. Dalam tu ada banyak gula-gula yang warna-warni. Lepas tu awak ambil, awak cakap dapat oren lah. Lepas tu saya nak ambil lagi lah. Tapi maksudnya awak tak pulangkan balik lah gula-gula oren tu kan. Kot-kot lah kan, awak dapat yang strawberry pula. Macam tu, contoh. Tapi kalau jenis yang dengan normal ni maksudnya awak dah ambil warna, tiba-tiba awak dapat warna strawberry. Lepas tu periksa strawberry tu, lepas tu awak letak balik, lepas tu awak ambil balik, awak dapat benda yang sama balik. Itu maksudnya itu yang normal. Okey, so dia ada situasi-situasi yang awak boleh aplikasikan dalam kehidupan awak. Okey, so awak kena faham lah yang tu. Sekarang ni macam mana kita nak buat ruang sampel ni. Okey, macam mana kita nak buat ruang sampel ni. Jadi saya cadangkan awak untuk gunakan kaedah jadual. Okey, saya nak cadangkan awak untuk gunakan kaedah jadual. So yang ni saya nak kecilkan dulu. Okey, awak boleh tengok lah nanti Ini saya kecilkan, letak tepi dulu. Okey, sekarang ni saya nak buat jadual. Sekejap still lagi semak benda ni. Okey, jadual ni kan, kita macam ibarat tadilah, kita ada tegak dengan melintang. Okey, tegak ni saya tulislah kemasan. Kemasan. Okey, so sama jugalah dengan melintang ni, maksudnya saya ambil benda yang sama dalam kotak yang sama, so saya tulislah benda yang sama, kemasan. Sebab walaupun dalam ni ada satu kotak sahaja, tapi kita buat dua kali. Maksudnya ni adalah, yang tegak ni adalah kali pertama saya ambil. Okay, kali pertama. Yang ini adalah kali kedua. Okey, maksudnya kita ada dua kali. Kali pertama menegak, kali kedua melintang. Macam tadi lah saya ajar. Okey. Sebabkan yang ini adalah apa panggil? Tanpa pengembalian. Okey, ini adalah tanpa pengembalian. Jadi macam tadi lah saya cakap, benda yang sama kita tak akan dapat. Okey, benda yang sama kita tak akan dapat. Kena ingat bila tanpa pengembalian ni, konsep dia adalah satu je. Benda yang sama kita tak akan dapat. Jadi mana kawasan yang sama? Okey, manakah kawasan yang sama? So macam ni kan, contohnya awak ada table. Awak dah nampak lah benda yang sama tu kat mana. Okey, ni contoh table dia kan. Minta maaf lah sebab saya guna pen sahaja, tak ada pembaris. Sebenarnya ada pembaris saya, tapi disebabkan ni drawing tablet, so saya tak boleh nak sukat kat mana dia punya skala dia. Okey, so ni contoh lah. So harap awak nampak lah, tak kemas pun. Okey, nama je kekemasan tapi tak kemas. Okey, awak buat lah macam ni. Ni contoh tapi saya tak nak awak buat terus jawapan. Okey, jadi kat mana kawasan yang mempunyai objek yang sama? Okey, kawasan yang mempunyai objek yang sama ni mestilah bentuk dia start daripada K dengan K ni Dia start dengan yang kotak pertama ni. Dia start dengan kotak pertama ni. Macam awak pernah main bingo tak? Okey, awak pernah main bingo kan? So bingo ni dia daripada bentuk macam ni lah. Orang kata serong. Okey, bentuk serong. So padam kawasan ni. Okey, awak padam je kawasan serong ni. Okey, awak padam je kawasan serong ni. Okey, dan jawapan dia berada di kawasan selain daripada yang saya tanda ni. Okey, maksudnya ni saya tutup sebab orang kena patuh SOP, kena tutup Okey, so orang tak boleh masuk. Okey, maksudnya kat sini jawapan dia tidak berada dekat sini lah, dia akan jadi lebih sedikit. Okey,
Okey. So awak tak boleh cakap ruang sampel nanti dia ada K dengan K. Tak boleh dia tak boleh macam tu. Tapi cikgu, kat sini pun ada K dengan K juga. K dengan K. Kenapa dia boleh sama? K dengan K ni dia sebenarnya berbeza. Kalau awak perasan, huruf je sama, tapi kad yang berbeza. Itu awak kena elak. Ni K1 sebenarnya, ni K2. Sama juga dengan E. E ni E1, ni E2. A ni A1, A2. So awak jangan samakan dia. Okey? Dia sebenarnya berbeza. Kat sini awak kena elak daripada confuse. Huruf je setakat sama, tapi kad dia yang berbeza. Ni cerita dia. Bila kita cerita pasal tanpa pengembalian ni, maksudnya dia tak ada langsung kad yang sama. Maksudnya macam tu. Kad yang sama tak ada. Okey? Kad yang sama tak ada. Okey, walaupun unsur dia sama, tapi kad dia jangan sama. Itu je. So nak senang, untuk elak daripada awak keliru, bila ada tajuk yang melibatkan tanpa pengembalian ni, awak potong yang tengah-tengah ni. Macam bingo ni Okey, awak buat je macam tu. And then awak tahu jawapan dia mestilah ada ni, jawapan yang selain ni. Tapi saya harap awak jangan salin lah, sebab benda ni sepatutnya tak ada Okey, soalan A ni batal sebab terlalu banyak. Jarang soalan SPM dia tanya macam ni. Biasa dia tanya dalam bentuk table yang sikit lah. Jadi saya batalkan soalan ni. So kita boleh proceed terus kepada soalan yang kedua. Okey. So nanti sebab ni soalan ni terlalu banyak sepatutnya saya buat huruf yang lebih sikit je. Sepatutnya saya ubah mungkin kat sini saya ubah jadi perkataan mata kan. Senang sikit kan. So tak apalah. Alright, so kat sini kita tengok pula pada soalan B. Ni pun saya batalkan. Okay, sebab kita tak nak senarai saya batalkan ini. Okay, kita nak hitung kebarangkalian. Kad pertama, ni yang saya cakap tadi tu. Kad pertama yang dipilih mempunyai huruf K. Okay, kad pertama yang dipilih mempunyai huruf K. Jadi awak kena tahu balik konsep dia kat sini. Kad pertama adalah di kawasan depan, dan kad yang kedua dipilih adalah kawasan melintang. Okey, ni kad pertama. Ni kad kedua. Kalau ada label lagi bagus lah. Maksudnya awak tulis lah yang mana pertama, yang mana kedua, supaya awak tak keliru. Okey. Kemudian awak lihat soalan ni dia tanya kad pertama yang dipilih mempunyai huruf K, dan kad kedua dipilih mempunyai huruf N. Jadi awak lihat kad pertama yang mempunyai huruf K kat sini ada dua. Okey, awak tengok ada kekemasan. Awak tengok ada dua huruf K, K1 dengan K2. Ni saya cakap huruf je sama, tapi kad yang berbeza. Jadi kita nyatakan seperti K1, K2. Okey, K1 dengan K2. Okey, ingat tu Lepas tu kita lihat pula barisan yang kedua, iaitu kad kedua ni kan. Dia kata kad yang dipilih mempunyai huruf N. Jadi kita cari huruf N. Okey, kita cari huruf N. Sekejap saya betulkan balik skala dia ni. Okey, kita betulkan balik. Ni kita cari huruf N. So N ni ada satu sahaja, kekemasan dia dekat sini sahaja. So nanti jawapan dia berada di sini dan di sini. Dia ada dua jawapan sahaja. Okey, KN, maksudnya K1N, K2N. Maksudnya macam tu. Dia ada dua jawapan sahaja. Dua daripada berapa? Okey, dua daripada berapa awak kena kira. Okey, awak kena kira. Sometimes soalan ni tak memerlukan awak guna kaedah jadual pun. Sebenarnya awak dah boleh kira dah. Okey, tanpa guna jadual tanpa guna jadual dah boleh kira. Kekemasan ni ada berapa kad? Okey, kekemasan ni ada 9 keping kad. Jadi sebabkan dia ada dua, kita ibaratkan seperti 9 dengan 9. Maksudnya 9 kali 9. Okey, 9 kali 9. Tolakkan dengan yang merah ni. Okey, tolakkan dengan merah ni ada berapa? Okey, merah ni mesti ada 9 juga. 9 kali 9 tolak 9, sebab dia kata tanpa pengembalian. Jadi berapakah jawapan bagi hasil yang kita kira ni? 9 kali 9 bersamaan dengan 81. 81 tolak 9 sama dengan 72. Jadi jawapan bagi yang pertama adalah 2/72. Dan kita kecilkan jadi 1/36. Okey, 2 markah. Okey, biasa soalan macam ni 2 markah terus.
Sebab kita tak perlu senaraikan. Okay, tak perlu senaraikan. Cuma kena tahulah ni dia punya gambaran visual sahaja. Okay, gambaran visual. Kekemasan ada 9 kad. Kekemasan kad kedua pun ada 9 kad. Jadi kita boleh katakan 9 kali 9. Okay, jadi 81 jawapan. 81 jawapan tolakkan benda yang kita tak nak, iaitu yang sama. Okey, iaitu warna merah ni kita tak nak, so kita buang 9. So dia punya kesudahan sebenar adalah 72. Okey, kesudahan sebenar dia 72. Jadi dia tak sama dengan perkataan yang dia tak sebut langsung tanpa pengembalian. Atau awak kena elak daripada confuse. So ini adalah jawapan yang pertama. Okey, 2/72, dan jawapan yang terkecil dia adalah 1/36. Okey, saya tak nak awak salin dia punya senarai ni sebab tak logik lah soalan dia akan minta awak buat panjang-panjang macam ni. Tak logik Okey. Sekarang kita tengok pula pada yang kedua, iaitu kedua-dua kad. Maksudnya kad pertama dan kad kedua yang dipilih mempunyai huruf yang sama. Okey, dia tak cakap kad yang sama, dia cakap huruf yang sama. Ni awak kena elak Maksudnya huruf yang sama, maksudnya kad pertama huruf dia K, kad kedua huruf dia K. Itu maksudnya huruf yang sama. Jadi ini contoh yang pertama. Awak kena lihat, bila ada kat sini awak tick kan. Okey, awak tandakan right. Okey, tandakan right. Kemudian huruf apa lagi? Huruf E dengan E, tandakan right. Lepas tu apa lagi? A dengan A, tandakan right kat sini. Okey. Lepas tu ini bentuk dari kita kira tau, daripada sini. So ada lagi sebenarnya, kita ada K dengan K kat sini. Okey, pun boleh. Lepas tu ada E dengan E kat sini. Okey, E. Kemudian A kat sini dengan tak ada, A kat sini dengan A kat sini. So kat sinilah jawapan dia. Okey, so awak kena lihat daripada banyak kawasan lah. Okey, so awak tengok betul-betul saya tandakan balik K dengan K di sini, ataupun K dengan K yang kedua ni dengan K yang pertama ni dekat sini lah. Okay, so ni K dengan K punya. Lepas tu E dengan E pula. E dengan E ni tadi awak cari kat mana, tak ada. So E dengan E yang ni kot. Okay, E dengan E yang ni ada. Okay, E dapat kat sini, ataupun E. Okay, E kat sini pun dapat. Okay, dia macam tu lah ibarat dia. Alright. Dia dapat macam ni lah. So ada 6. Okay, ada 6 daripada keseluruhan 72. So awak kecilkan sahaja. Okay, nak kecilkan jangan risau, jangan gelabah. Ambil kalkulator, tekan. Okay, tekan 6/72. So dapat 1/12. Okay. 2 markah. Okay, 2/12. 1/12. Okay, yang ketiga ini saya nak awak carilah. Okay, yang ni saya nak awak cari. So saya padam balik tick yang ini. Okay, kad pertama dipilih adalah huruf vokal, dan kad kedua ialah huruf konsonan. Okay, huruf vokal ni adalah huruf A, E, I, O, U. Huruf konsonan adalah huruf selain daripada vokal. Okay, so saya akan letak warna, awak cari sendiri. Okay, saya letak warna untuk vokal sahaja. Vokal adalah E. Okay, ni kad pertama tau, awak kena hati-hati dia nak kad pertama je. Awak jangan gatal-gatal awak pergi bulatkan E dekat kad kedua jangan. Salah salah. Sebab dia nak kad yang pertama sahaja. Kad pertama. E untuk yang kad pertama, iaitu vokal. A pun sama. So ada 4 yang warna kuning. Kemudian konsonan untuk kad kedua adalah
kat sini yang saya letak warna biru. Konsol ni maksudnya selain A, E, I, O, U kita ada 5. Okey, sekarang awak cari jawapan dia. (18/72) Selap. Dapat tak jawapan? Berapa per berapa? (20/72) Okey, mungkin Syirah tersalah tengok kot. Okey, so kita tengok kat sini, saya tanda right kot kalau awak nampak sikit saya guna warna hitam. Okey, first kita nak kat vokal huruf E dengan konsonan konsonan ni warna biru lah, saya dah bulatkan. So saya tanda right. E dengan K berjumpa di sini. E dengan K berjumpa lagi di sini. E dengan M, E dengan S, E dengan N. So ada 5 dalam satu baris. Saya cari lagi 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jumpa lagi 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dan ini sahaja jawapan yang saya dapat. So ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 4, 20. Okey, 20 bahagi dengan 72. So kecilkan, awak akan dapat saya pun tak ingat, 20/72. Okey, dapat 5/18. Okey, so kena ingat yang tu lah. Okey, so saya harap saya tak tersilap tulis. Ada soalan D ke? Oh, okey. So betul lah, jawapan dia 5/18. Okey, so yang tu sahaja dia punya jawapan lah. Okey, saya punya ni saya ada tersalah buat ke jawapan? Okey. Alright, so ini sajalah konsep dia. Tapi ingat ya, soalan sebenar bila dia suruh awak senaraikan je tau, jangan lawan. Macam ni sebab dia tak logik. Okey, ni tak logik sebab saya yang saja-saja buat tapi bila saya tengok buku balik macam tak kena lah nak salin banyak-banyak ni. Lepas tu nak kena buat ruang sampel balik macam ni, S sama dengan bla 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 sampai panjang-panjang tu. Tak larat lah kan. So bagi saya benda tu tak logik. Takkan awak nak salin 72 jawapan. Memang banyak lah. So bila tak logik kan, saya rasa dia tak akan tanyalah ruang sampel tu. Biasanya paling-paling kalau dia tanya ruang sampel ni bila jawapan awak ada dalam 24 ke bawah.
Baru dia akan tanya senaraikan ruang sampel. Okey, jawapan daripada keseluruhan lah. Ni terlalu banyak ni. Okey, terlalu banyak. Alright, so itu saja. Baru 9.30, kita boleh habis awal lah. Dan kita ada lagi satu soalan sebenarnya, tapi soalan ni saya just nak awak buat sendiri. Okey, soalan nombor 3 ni. Jadi soalan nombor 3 ni saya nak awak buat dan tengok betul-betul soalan dia. Yang ini dia tak cakap senaraikan. Awak tak payah senaraikan. Okey, dia cakap setiap daripada 2 buah kotak. Okey, 2 buah kotak lah. Awak kena ingat, imagine kan, bayangkan ada 2 kotak. Dan setiap kotak tu mengandungi 5 kepingkat, masing-masing sama. Okey, masing-masing sama. Nombor dia 1 sampai 5. Jadi ada 2 kad awak boleh namakan kad pula. Ada 2 kotak awak boleh namakan kotak X ataupun kotak Y. Sekati Okey. Lepas tu buatlah macam tadi yang saya ajar tu. Awak just buat lakaran sahaja. Okey, awak buat lakaran sahaja. Tapi tak perlu senaraikan. Ingat tak perlu senaraikan. Just lakaran untuk awak jawab soalan apa? Soalan A sampai D ni dengan mudah. Sebab tu saya cakap awak tak payah salin pun. Okey, macam tadilah ni. Ini lakaran. Ni kita panggil dia sebagai lakaran. Ini lakaran. So buat lakaran sahaja. Tapi kat sini soalan ni dia tak cakap tanpa pengembalian. Jadi dia adalah normal punya jadual. Okey, normal punya jadual. So yang ini sangat senang dan hati-hati ya. Soalan ni dia ada tanya hasil tambah lah, nombor sama lah. Ini awak kena tahu. Okey, dia ada kad kedua lah. Okey, so soalan ni lebih kurang macam tadi tapi lebih senang lah. Dan ni saya jadikan sebagai homework ataupun tugasan. Okey, satu je soalan. Soalan 3 A, B, C, D. Okey, tugasan ni bila hantar, okey, kita ada 2 minggu Saya suka bagi lama-lama walaupun kamu tak buat. Okey, kita ada hari Jumaat. So minggu depan kita akan sambung 4 dan 5. Tapi soalan 4 dan 5 tu kita akan bincang terus lah. Soalan 3 ni je jadi sebagai homework. Okey, homework tu hantar pada hari Khamis, iaitu 19 hari bulan. So lama lagi. Cuma awak kena tahu, take note, lepas daripada minggu ni, okey, next weeknya, maksudnya hujung bulan Ogos sebelum Merdeka, ni seminggu ni adalah waktu korang exam. Okey, exam dengan saya. Jadi waktu ni korang kena buat betul-betul lah. Sebab exam tu nanti saya akan bagi taklimat minggu last. Okey, minggu last sebelum exam saya akan bagi taklimat. So tak perlu risau. Sekejap. Minggu ni saya rasa ni kot exam ni. Minggu ni exam. Tengah-tengah bulan pertengahan bulan. Okey, so nanti apa-apa maklumat saya akan bagi tahu. Dan sekarang saya nak ambil kehadiran pelajar Okey, awak boleh isikan kehadiran. Dan itu sajalah daripada kelas saya malam ni.